Oke, selamat malam semua. Hari ini kita akan membincangkan pasal case study Nike China. So, sekarang dipersilakan setiap ahli untuk memperkenalkan diri. Oke, start daripada saya. Nama saya Kafarana binti Bilman. Nombor matriks BB22110416. Seterusnya. Oke, nama saya Nur Syafina binti Ahmad Basran. BB 22110023. Seterusnya. Oke, nama saya Nur Izzah Syakira binti Muhammad. Nomor matriks BB 22110072. Next. Halo, nama saya Rozida binti Romzi. Nomor metrik BB22110108. Halo, nama saya Dainul Faiza binti Datuatik. Nomor metrik BB 26161078. Halo, nama saya Muhammad Hakimi bin Jamaluddin. Pegang nombor matriks BB 22110178. Halo, nama saya Jerry bin Robin, nomor matriks BB 22110399. Halo, nama saya Nurul Fitria binti Injan. BB 22110095. So, kita boleh mula dengan soalan pertama lah kan? Ya, Kan dia tanya pasal Nike punya points of parity and dengan points of differentiation kan dekat China. So untuk POV dengan POD ni, dia adalah aspek yang penting lah untuk dalam strategi pemasaran di China. So diorang fokus pada prestasi sukan diorang lah, penajaan untuk atlet dengan pasukan elit. Serta diorang juga buat kempen pemasaran yang menarik juga. Okay, lepas tu Nike juga macam yang kita kan diorang menghasilkan pakaian sukan dengan kasut yang berkualiti tinggi juga. Lepas tu diorang juga mempunyai pesaing seperti Adidas dan Puma. Terus tu diorang punya penggarapan global jenama diorang juga letak setara dengan jenama sukan lain. Daripada segi diorang punya kepercayaan pengguna diorang, itu yang boleh melabelkan diorang punya letak dengan setara jenama sukan yang tinggi lah macam tu. Apa pendapat kau, Sria? Hello, boleh dengarkah? Betul juga cakap Syafina, tapi yang Nike ni juga dorang kasih membezakan diri dorang tu kan melalui inovasi berterusan kan dalam mereka bentuk
dan teknologi produk. Contoh dorang kasih berterusan tu, contoh dia macam Flyknit, Amex, dorang guna macam ada teknologi dorang tersendiri lah sepapan Nike tu. Lepas tu sokongan yang berprofil tinggi jenama tu dengan atlet dengan pasukan terkenal di dunia. Dorang berkolaborasi lah dengan atlet dunia, lepas tu mempunyai kerjasama dengan atlet dan pengaruh tempatan yang popular di China. Jadi itu yang memberikan dorang kelebihan dorang yang unik lah. Senang cerita, POP dengan POD ni dia macam aspek strategi pemasaran yang digunakan oleh China lah untuk dorang punya produk Nike ni. Oh, faham. Lepas tu kalau Nike ni dia macam kena kasih kait dengan gaya hidup dan komunikasi yang menggalakkan budaya yang cergas. Bagi kamu, pendapat kamu apa? Yang lain ada? Dayang kah? Oke, aku sudah kan? Ya, boleh dengar kah? Jelas kah? Jelas ke suaraku? Jelas. Oke, masih soal yang sama. POP ini merujuk kepada ciri atau faedah yang mesti dimiliki oleh jenama untuk dianggap sebagai pesaing yang maju. Maknanya, dorang ni dalam jangkaan dorang minimum untuk pengguna. Kalau POD ini pula, POD ialah atribut unik yang membezakan satu produk daripada yang lain dan berikan jenis kelebihan daya saing berbanding yang lain dalam segmen pasaran yang sama lah. Di China, POP Nike ini adalah posisinya sebagai pengeluar pakaian sukan terkemuka yang famous lah. Salah satu sebab kenapa reputasinya begini adalah Nike terkenal kan dalam seluruh dunia kan. Kalau pula perbezaan yang POD ini pula, Nike ini adalah penyesuaian asli. Syarikat itu melakukan banyak perkara untuk menjadi lebih dekat dengan pelanggan China dengan melaraskan produk dan strategi pemasaran dorang. Jadi maksudnya dorang mencipta reka bentuk khusus nih untuk China dan bekerja sama dengan pengaruh dan mereka tempatan dorang itulah. Itu aja. Iya, macam titik pembezaan ni membolehkan Nike tu menonjol di pasaran China. Lepas tu dia mengekalkan kedudukannya sebagai jenama pakaian sukan terkemuka lah. Soalan pertama. Boleh aku tanya kah? Boleh. Tanya. Apa faktor utama Nike boleh berkembang di China? Ulang soalan. Apa faktor utama Nike boleh berkembang di China? Salah Jawapan satunya yang kan tadi. kalau macam aku ikut dari pahaman dorang tadi lah kan.
salah satu kenapa Nike itu boleh berkembang di China sebab dia ada international brand. Diorang punya branding, segmenting, positioning, targeting itu sudah kuat dalam mentality diorang punya customer. So which mean bila customer tu mau beli satu attire untuk sport lah, kira sportwear, orang akan automatically fikir Nike sebab Nike ni jual barang-barang untuk sport. Orang tak akan lari pergi mana-mana macam contohnya Adidas, Under Armour kah, contohnya domestic brand macam Li-Ning, X-Step atau Entas. Sebab Nike ni branding dia luas sudah. Dia punya branding tu tetap ada mentality customer. So itu yang boleh dia buat Nike ni expand dalam market China. Itu dari pandanganku lah. Dari pandangan kamu? Okay. Ingin mencela sedikit dari saya. Sebab Nike ni kenapa dia boleh menjadi brand yang terkemuka lah dikatakan di China. Disebabkan juga oleh pengaruh-pengaruh influencernya, iaitu pengaruh-pengaruh mereka yang menjadi tokoh ataupun model kepada Nike ni. Seperti yang kita tahu sendiri, siapa yang tidak kenal dengan Cristiano Ronaldo, Bang Dodo, ya kan? Jadi beliau merupakan orang yang sangat berpengaruh oleh semua orang. Bahkan yang mereka yang tidak mengetahui bola sepak pun sangat mengenalinya. Oleh itu Cristiano Ronaldo ini merupakan salah satu influencer lah bagi Nike ini sendiri. Jadi Nike ini memperkuatkan juga orang punya brand ini melalui orang-orang yang sangat terkenal dan berpengaruh di dunia. Sama ada dia pelakon kah ataupun dia sukan terutamanya bola sepak dan juga basketball. Macam tu. Itu ya dari saya. Lain ada tambahan untuk soalan POD dengan POP? Untuk saya ingin mencela bahagian POD, point of differentiation. Bukan itu sahaja, Nike ini dia lebih kepada produk mesra alam. Sebab Nike pernah mengeluarkan produk bernama Nike Space EP yang diperbuat daripada bahan gitar semula dan ianya banyak menarik pengguna yang pengguna mesra alam lah. Tujuannya adalah untuk mengurangkan sisa dan pelepasan karbon yang menggunakan bahan dan proses pengeluaran lestari. So dengan menyampaikan usaha pelestarian secara telus, Nike ini dia dapat membina kepercayaan dan kesetiaan dalam kalangan pengguna yang mengutamakan tanggungjawab sekitar. Untuk barisan produk Nike Space EP ni, dia dari inisiatif Nike sendiri iaitu bawah Hope to Zero Nike. Itu sajalah. Itu yang membuat produk ni lain daripada produk yang lain. Yang lain ada pendapat? Kalau bagi saya untuk POP tu apa yang dikatakan Syafina tadi, dia memang merangkumilah isi saya.
terutamanya selebriti seperti yang Hakimi cakap, brand quality, stylish, lepas tu dia banyak dan dia sudah terkenal di seluruh dunia. Membuatkan brand ni lagi di pasaran lah. Tidak perlu diperkenalkan kepada orang ramai sebab just do it, you know it is Nike kan. Begitu. So seterusnya siapa yang ingin menambah? Okey, kalau begitu kita teruskan dengan soalan kedua. Sebelum kita teruskan kepada soalan yang kedua, saya mau cakap sedikit lah pasal case tadi itu. Case tadi dia membincangkan tentang kepentingan pasaran Cina, jenama global macam Nike, utamanya dari segi prestige jenama dan juga peningkatan permintaan untuk fashion barat. Dan itu dia juga jelaskan tentang turun naik dalam jualan Nike di China selama ini yang mendorong kepada peningkatan tentang cabaran peluang yang beroperasi dalam pasaran dinamik. Strategi syarikat seperti Nike laksanakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pilihan pengguna dan juga keadaan ekonomi. Kita terus pada soalan kedua, discuss why think Nike could not expand as a competitor. Pendapat saya di English lah. Okay, there are several reasons why Nike could not expand its competitors, and such as Adidas did in China. One major factor for Nike is Nike failure to properly address the unique cultural and consumer preferences in China. In Chinese market, and Nike's focus on the individualistic Western value, such as the celebrity endorsement, the premium pricing, may not resonate with the Chinese consumer, who values collective achievement and affordability. Lagi ada alasan lain mengapa Nike ini kembang nih, dia punya pesaing di China. Ya dari segi strategi pemasaran, Nike terlalu bergantung kepada strategi pemasaran barat yang menggunakan atlet terkenal sebagai dia punya duta, yang tidak begitu terkenal dengan budaya di China. Adidas pula. Adidas sebaliknya dia menghuni pasaran China dengan menampilkan selebritis seperti yang lebih terkenal dalam khalayak tempatan. Lagi satu, dia guna campaign All In for Girls, mereka secara khusus dengan menyasarkan wanita yang bersenam sebab sosial. Itu yang menyebabkan join Nike terlepas. So, sebab lain dari segi tawaran produk, Nike dia memfokuskan pada pakaian sukan premium, profesional, tapi yang tidak begitu populer di China. Macam bola sepak dan sukan utama di tempat lain, tapi tidak begitu dominan. Dari segi pesaing lain seperti Adidas, dia menawarkan pilihan yang berpatutan lah, dan memenuhi permintaan semakin meningkat untuk pemakaian sukan dan pakaian santai setiap hari. Ada apa-apa tambah? Jadi kalau macam dari saya kan lebih kurang similarity juga dengan cakap, perlu tambah pasal kurang competition tu.
kita faham Nike ini international brand kan, tapi dia bukan the only one international brand. Kita ada macam jadi cakap tadi Adidas, Under Armour. Jadi bila dia ada strong kompetitif, dia dapat pressure dari brand-brand international yang lain. So macam Nike akan dapat pressure untuk terus berinovasi. Jadi bila dia rasa dia macam aku nak boleh catch up dengan brand ni, dia akan rasa dia left behind. Dia punya loyalty customer yang selalu pilih Nike untuk kesukaan akan lari tempat brand-brand yang lain. Itulah salah satu sebab kenapa dia macam might not could to be expand in China market. Lepas tu kalau dorang macam mau buat inovasi, dorang perlu invest sama R&D. Recently Nike ada close to statement yang dorang ada flat yang ada flat revenue growth. Jadi untuk dari isu ni kita boleh nampak yang Nike ni dorang akan susah untuk invest dari mana-mana pengeluaran sebab dorang ada flat revenue growth. Lepas tu aku boleh cakap dia ada rise of domestic brand lah, macam si Jerry cakap tadi, Lining, Ente, Anta dengan X-Step. Ketiga-tiga brand ni dorang focusing kepada cultural dan more into deep kepada customer Chinese punya lifestyle. Kita tahu Chinese punya lifestyle ni dorang lebih kepada sukan-sukan yang ringan. Dorang tak akan main bola, dorang tak akan buat satu sukan yang sangat penat, exhausting. Dorang akan kepada bicycle, running, jogging, begitu. Jadi bila domestic punya brand ni boleh faham apa yang dorang punya Chinese customer mau, dorang situ create satu loyalty di mana dalam mentality dorang punya customer, dorang fikir okay, kita pilih customer yang domestic saja sebab dorang tawarkan apa yang kita mau. Dorang lebih faham kita. Begitu. Bila ada satu loyalty customer, loyalty bond, relationship yang sangat kuat antara company dengan pengguna, di situ domestic brand ni boleh create satu branding yang sangat kuat. Gitu dorang punya segmenting dengan positioning dorang dalam mentality dorang punya pembeli. And then kenapa macam domestic brand ni boleh rising up di China, sebab local people dorang fikir kalau kita support apa yang domestic brand keluarkan, itu dikira patriotism. Dorang punya semangat cinta akan negara tu lebih tinggi. Macam kita juga di Malaysia kita ada satu stigma belilah barang buatan Malaysia. Di sana pun sama. Dorang akan beli satu atau beberapa brand yang buatan Cina untuk menunjukkan dorang tu cinta kepada negara dorang. And then yang ketiga aku boleh cakap price difference lah, cost. Kalau Nike, Adidas tu dorang macam international brand, price dorang lebih tinggi, susah untuk dijangkau. Mostly macam Chinese people, tidak kira lah yang di bandar-bandar. Tapi kalau bahagian kampung-kampung, macam di mana tu, Hainan kan, dorang lebih kepada satu pemakaian yang attire yang lebih selesa, yang lebih more functional than price. Dorang lebih kepada fungsinya sama saja, tapi harganya mahal. So aku lebih pilih yang fungsinya sama dan harganya yang lebih murah. Price different di mana Nike ini dia lebih mahal daripada domestic brand, memandangkan kualitinya yang tinggi juga lah. Collaborationnya, brandingnya, promotionnya pun makan harga kan. Kalau China brand ni pula, dorang keluarkan satu attire atau pakaian ataupun kasut yang reasonable. Salah satu dorang tidak reasonable sebab dorang tidak tax import export tu. And then dorang punya faktor lain untuk tarik pelanggan. Pelanggan yang tak kira lah muda ke macam kita untuk tarik B40 begitu kan, untuk beli kita punya produk. Lepas tu kenapa aku rasa Nike ni dia tak boleh expand sudah dia punya market di China, sebab dia punya saturation market tu sudah tepu. Maksudku apa yang tepu di sini, Nike ni kan dia sudah capai level market yang international sudah. Dia mau expand pun kan dia have no idea untuk expand ke mana. Kalau secara domestik dorang sudah banyak persaingan. So itulah aku cakap pasaran tepu. Dia tidak akan boleh expand sudah dia punya produk atau bisnes. So aku rasa dari segi lifestyle
consumer behavior lah. Macam kita dengar baru-baru ni, Nike tu kena brand fatigue, di mana dia susah untuk maintaining dia punya cool image tu. Mostly among younger people lah. So younger people dekat China, dia orang lebih kepada gadget dengan teknologi. Dia orang jarang ada yang keluar. So, jadi kalau dilihat dari trend ni, Nike itu susah untuk expand atau cari pembelian yang baru atau menarik customer baru untuk beli dorong punya produk. Lagi satu, tahap kesedaran orang di sana, macam tahap kesedaran untuk healthiness sama untuk besukan tu jauh lebih rendah daripada orang Eropah. Dorong dah lebih pentingkan untuk bersenam atau apa segala tu. Dorong more tu ekonomi punya people. And then kalau ikut trend pula, macam trend sekarang kita lebih kepada old school. Orang balik pada fashion-fashion yang lama, macam Samba, macam New Balance, macam Asics kan. Orang lebih kepada old school sekarang. Itu trend remaja lah. So that's why Nike itu susah expand dorong punya market as ada competitors dekat China. Ada apa-apa penambahan dari yang lain? Okay. Maaf dari saya. Terima kasih kepada Rozida, Krat dan Jerry. Begitu banyak kemasukan tentang Nike ini sendiri, tentang cara pengeluarannya, socialization tentang Nike ini, tentang bermasyarakatnya Nike ini di negara China sendiri. Kemungkinan perbincangan saya ini sedikit bukan penambahan, mungkin sedikit menyimpulkan perkataan-perkataan daripada rakan Jerry dan Rosita. Seperti yang Rosita cakap, Nike ni, dorang punya loyalty orang Cina ni, Cina people ni, dia sangat tinggi terhadap royalty tentang dorang punya produk, tentang patriotisme lah. Macam mana kalau fikir balik, macam mana negara Cina ni boleh menjadi negara-negara yang besar bersaing dengan Eropah, iaitu Asian people can compete with the European people, because sebab kalau kita tahu kan, European people ni dorang punya canggih bah. Contohnya Rusia, dorang punya ekonomi, dorang punya pembuatan senjata ataupun apapun itu sangat tinggi. Tapi China boleh boleh setaraf lah, bukan, walaupun tidak setaraf betul, dia boleh mengejar. Jadi itu menunjukkan orang-orang di dalam negara China tu mempunyai sikap-sikap patriotisme, yang mana dorang mempunyai lini kehidupan, dorang punya dalam mindset fikiran dorang, produk China dapat dapat mengejar negara-negara lain, negara-negara maju yang lain. Contoh simple iaitu Nike dan Li-Ning. Li-Ning ni merupakan salah satu jenama Cina yang lebih ke arah sukan-sukan ringan seperti badminton, pingpong. Itu merupakan sukan-sukan ringan di China, betul. Bahkan itu merupakan salah satu jenama yang dipakai oleh bekas juara dunia ataupun pemegang ranking pertama lah, iaitu Lin Dan. Dan dia menggunakan Li-Ning, bukannya Nike. Nike pun jarang juga didengar di badminton. Di mana tak pernah lagi dengar raket Nike, bat pingpong Nike, tak pernah kan. Jadi seperti yang Jerry cakap pun, sukan-sukan ni mempunyai comparison dengan Nike, dengan orang-orang masyarakat di China tu. Sebab kebiasaan mereka, budaya mereka di sana. Seperti Rosida cakap juga, macam dorang ni lebih ke arah ekonomi, berniaga, menjadi usahawan. Contoh yang paling dekat sama kita, lihat negara kita sendiri. Kebanyakan usahawan yang terkenal dan terkemuka pun merupakan orang-orang yang berasal daripada berbangsa Cina, betul kan? Jadi perkara ini dapat membangkitkan kita, dapat menyuluhkan mata kita tentang betapa besarnya loyalty orang Cina ni terhadap produk mereka berbanding dengan Nike. Jadi Nike ni harus mencari cara lah. Mau macam mana pun dorang tinggi, dorang punya demand di negara lain, walaupun Nike ni mempunyai salah satu image yang tinggi di negara lain, tapi Nike ni perlu mencari cara
untuk macam mana diorang boleh masuk pasaran Cina tu dengan besar-besaran. Sebab Cina ni merupakan salah satu negara yang berpengaruh, sangat berpengaruh. Bahkan benda-benda kecil pun, contohnya mainan-mainan kecil kah, made in China, betul kan? Barang-barang murah di mana? Made in China, betul kan? Jadi benda-benda begini walaupun kualitinya kurang, tapi orang tak akan fikir kualiti betul. Mindset orang sekarang yang penting kita jaga. Itu saja mindset orang sekarang. Jadi Nike ini harus pikirlah seperti rakan kita cakap Rosita, perlu kita buat R&D. Jadi Nike ini perlulah buat R&D, sama ada membuat survei di sana di negara Cina sendiri untuk tahu apa kelemahan dorang, apa yang perlu dorang input dorang masukkan dalam pengeluaran produk mereka untuk menambah hati warga-warga sekitar di negara Cina. Oke, sedikit daripada saya, penambahan sedikit, yaitu tentang politik. Terdapat berita yang di mana Nike ini pernah menggunakan buru-buru di negara membangun seperti Cina lah. Contohnya menggunakan buruh Cina dalam kilang mereka. Akan tetapi benda-benda begini membuatkan kritikan kepada Nike sebab bila mereka menggunakan buruh itu, jadi upah yang mereka berikan ialah murah. Jadi mereka menggunakan upah buruh yang murah untuk membuat barang yang berkualiti. Paham kan yang maksud saya? Maksudnya kalau membuat barang yang berkualiti, haruslah dibuat oleh orang-orang yang berkualiti. Dia memastikan image itu terjaga, betul kan? Jadi, apabila berita ini sampai di negara Cina sendiri, warga Cina menjadi negatif tentang persepsi tersebut. Jadi, warga Cina pun akan berfikir, kenapa Nike buat demikian? Bukankah orang merupakan jenama-jenama yang orang yang dikenal ramai, bahkan setaraf dengan Adidas, dengan yang lain. Jadi, persepsi orang-orang masyarakat Cina ni dapat mengubah kemasukan Nike ini di negara mereka, yaitu negara Cina. Jadi, sangat sukarlah untuk Nike ini menambah hati ataupun mencipta loyalty warga Cina terhadap produk Nike ini. Jadi setakat itu saja daripada saya. Jika ada penambahan ataupun pencerahan tentang diskusi soalan nomor 2 boleh disampaikan. Saya mau tambah sedikit. Dan betul yang Hakimi cakap tadi itu ada betulnya. Nike sekarang menghadapi saingan sengit daripada kedua jenama antarabangsa macam Adidas, sertifikasi tempatan seperti lain itu. Antah yang telah percaya menguasai segmen pasaran yang berbeza dengan produk yang bergaya, dia mampu jadi juta jenama tempatan di buat itu. Ya apa lain untuk soalan kedua. Maaf sedikit, bukan celahan, tapi sedikit daripada saya, bagi diri saya sendiri, tentang berkenaan Anta ni, saya rasa produk ni merupakan produk baru yang saya kenali. Ini terhadap diri saya lah. Maksudnya selain daripada Nike, daripada Puma, daripada Adidas, itu common yang kita tahu. Dan siapa di sini baru tahu Anta ataupun tidak tahu Anta? Boleh menyuarakan suara mereka? Yang tahu Anta dan tidak tahu Anta. Jenama Anta. Bagi diri saya tak tahu Anta ni. Selepas diskusi dan sedikit sedikit pencarian, baru saya tahu Anta ni apa. Siapa yang tidak tahu Anta di sini? Jenama Anta. Ya, sama lah. Saya pun tak tahu Anta ni. Jadi seperti jadi Anta ni saya rasa bukanlah sedikit cabaran untuk Nike. Sebab mungkin itu atas ilmu saya sendirilah, pencarian saya sedikit.
masalah daripada saya punya pencarian yang kekurangan kah atau apakah. Tapi dari diri saya, pasal Anta ni dia merupakan bukan salah satu cabaran utama yang boleh dijadikan Nike ini bersaing atau tidak. Oke, rasanya kita boleh teruskan pada soalan 3. Saya sedikit mau menambah untuk soalan 2. Okay. Seperti yang dikatakan oleh Rosita tadi, Nike ni dia terlampau famous lah kan. Dia sangat terkenal dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat China lah kan. So, seperti yang kita tahu, bila satu brand ni dia terkenal, dia akan jadi macam pengeluaran dia banyak. Bila pengeluaran dia banyak, orang China ni kan dia, negara China sendiri, dia terkenal dengan buat brand baru, tapi dia bukan berdasar dari brand yang asal, macam Adidas. Tapi dia akan buat nama baru, Adibas, macam tu. So dia banyak masalah di situlah. Itu yang menyebabkan Nike ni tidak boleh kompetitif di China adalah disebabkan dia ada masalah intelek, di mana brand diorang tu mudah ditiru. Bila mudah ditiru, dia banyak pengeluaran dekat pasaran dan banyak pengeluaran di pasaran banyak dan berlampak dan harganya lagi murah. Di mana China ni rakyat China ni dia lebih prefer barangan tiruan tadi. Walaupun dia tiruan, tapi mereka suka benda tu sebab dia lagi murah dan bagi diorang macam murah lagi bagus dan diorang tidak kisah pasal orang panggil originality dia itu. So itu menyebabkan Nike ni dia tidak boleh berkembang sangat di China. Seperti yang saya cakap tadi, bila dia sudah tiru, harganya dia akan lagi murah. So rakyat China ni dia akan lebih prefer barang murah berbanding barang mahal. Kalau Nike ni dia mengeluarkan produk, tapi harga dia sangat mahal dan dia ikut kualiti. Berbanding barang tiruan, dia murah. Lepas tu sesuai dengan kualiti dia. Walaupun macam sama dengan kualiti Adidas, tapi harga dia lagi murah. Sebab tu Nike tu tidak boleh berkembang di situ lah. Lepas tu dari harga tu sendiri dah mahal. Jadi dia hanya tertumpu dekat kawasan bandar saja. Dia tidak akan tertumpu dekat kawasan luar bandar. Kalau luar bandar kan dia lebih prefer yang harga murah-murah itu. So iLink dengan Anta ni dua syarikat tempatan. So diorang dah tahu demografi penduduk mereka sendiri, jadi diorang gunakan demografi itu untuk manfaat produk mereka sendiri. Itu yang membuatkan iLink dengan Anta tu berkembang di China lah, terutamanya untuk sekitar luar bandar. Berbanding dengan Nike ni sebabkan harga tadi. Dengan tiruan lah. Okay. Itu saja. Yang lain? Jika ada tambahan untuk soalan kedua. Okey. Kalau aku mau betulkan Sikimi kejap. Yalah mungkin Sikimi tak tahu kan. Sebenarnya kalau ikut fakta dalam case study tu, sebab Sikimi bilang tadi Anta bukan saingan kuat Nike kan? China. Sebenarnya Anta antara yang terkuat saingan di China sebenarnya. Sebab Anta tu local brand paling antara yang terkuat di China sebenarnya. Jadi Nike tu dia pun bersaing. Anta tu pun pernah kalahkan sales China pada 2013 kan silap kalau ikut case study tu. 2013 ke 2015 gitu. Jadi maksudnya Nike pernah kalah dengan Anta. Jadi Anta tu dia paling yang lining dengan Anta tu antara China paling merebut jenama.
sebab dorang lagi pentingkan lokal. Sebab lokal ni kan, sebab dorang ni suka China paling suka marathon, dorang paling suka berlari. Jadi Anta sama Lining ni, dorang banyak produce running shoes. Kasut sukan daripada Nike. Jadi sebab itulah China lebih suka local brand yang Lining sama Anta. Sebab itu Nike boleh kalah di China. Sama je macam Adidas. Adidas pun menang sebab Adidas banyak produce kasut sukan running, lari di China. Orang produce masuk China. Tak macam Nike. Nike motivation macam Nike Air Force begitu. Fashion. Sebab Nike ni dia fokus untuk young generation saja. Tapi dia tak fikir pasal macam sukan. Dia fikir je tapi sikit lah. Sikit. Okay, ada lagi? X-Step tu pun dia juga tu kan? Apa? Produk dorang yang nama X-Step tu kan? Ya, S6 tu. X-Step tu nama. Oke, ada penambahan lain untuk soalan 2. Lagi. Come on. Siapa? Saya rasa tiada sokot. Ada lagi? Kalau nak kita teruskan di soalan 3. Siapa kamu? Aku kan suka. Kakak mau duluan kah? Anda dipersilakan. Okay, kalau soalan ketiga, pasal apa tu? What should Nike do to trust competition and regain strong foothold in China? Okay, macam mana Nike mau lawan, bukan mau lawan lah, macam mau ambil competitive advantage di China. Okay, opinionku, Sudah mute kau. okay, sorry aku ulang balik ah. Okay, soalannya, what should Nike do to trust competition and regain strong foothold in China? So maksudnya macam mana Nike mau ambil balik orang punya tahta di China tu lah, maksudnya macam mana orang mau lawan orang punya competitors. So opinionku yang kalau ikutan case study ni, orang punya Nike competitors Adidas, Lining sama Anta. Okay, kalau dalam case study ni dia cakap Nike ni dia kalah sama Adidas sebab Adidas ni banyak collaboration sama local China punya sport. Tapi Nike ni dia macam kurang collaboration lah. Jadi di situ macam kan biasalah influence kan. Artis sukan ni sport ni boleh influence orang. Di situ China ni pun agak Keluar sudah dia. Nah, kalau begitu teruskan dulu dengan yang isi-isi yang lain. Nanti dia masuk, dia tinggal continue kau punya. Kirana. Kiranya nih macam kasih. Oke, saya akan sambungkan. Kenapa? Ini cara orang macam Saya akan sambungkan. Oke, teruskan. Apa? Teruskan.
Iza boleh Sorry. sambung. Bapakku call pula tadi. Kalau mau mula balik pun boleh. Kalau Aku mula balik lah. Sorry. Ada pula gangguan. Boleh. Okay. Bagi pemahamanku, question tadi kamu tahu lah kan, kompetitif ni. Macam mana diorang mau regain balik diorang punya ni. Kalau ikut pemahamanku, bab Nike ni kan dah kalah dengan Adidas, Li-Ning sama Anta. Yalah Li-Ning sama Anta ni antara local brand yang paling kuat di China. Lepas tu Anta ni dia orang kalah dengan sport shoes, running shoes. Macam aku mention tadi, Anta ni dia produce more running shoes sebab Nike kan memang kuat join marathon. Diorang ni memang kalau ikut yang apa yang aku study, diorang memang kuat betul join marathon. Apa-apa diorang paling banyak event marathon lah di sana berlari daripada macam kita futsal, bola sepak gitu-gitu, sukan ringan-ringan. Lepas tu Adidas ni, Nike ni kalah sama Adidas sebab collaboration. Adidas masuk market China ni, dia terus ambil artis sukan tu collab sama diorang. Jadi yang orang China ni, masyarakat China ni, terus diorang terinfluence, diorang cepat terpengaruh dengan pengaruh artis sukan ni. Lagi-lagi yang paling top siapa yang badminton tu, Lindan kata. Ini tu. Jadi Nike pun kalah di situ. Nike terlampau banyak, diorang terlampau fokus dengan young generation bang. Kalau ikut case study tu, Nike terlampau fokus dengan young generation, yang fokus dengan fashion, dengan style. Sebab young generation ni macam suka pakai yang ada kan yang kasut bertumit tinggi tu macam Nike Air Force begitu, sneakers lah begitu. Jadi tapi diorang tak fokus macam orang-orang dewasa begitu yang suka join sport. Jadi diorang kalah di situ. Lepas tu apa lagi? Lepas tu diorang macam Adidas pun dia masuk market China, terus diorang buat advertising. Diorang banyak iklan. Tapi Nike ni diorang kurang iklan. Kurang buat iklanan. Jadi lepas tu masyarakat sudah tahu macam kita juga kalau nampak advertising apa-apa terpengaruh beli. Apa-apa beli. Lagi-lagi macam mengapa yang kita minat. Sosial media kita tengok advertising yang lagi-lagi kalau ada spot sukan baru. Gitu. Jadi dia kalah di advertising. Dia kalah sama Adidas, Anta sama Li-Ning. Itu saja. Okay, kalau Ika ada penambahan apa? Berdasarkan soalan yang ketiga tadi, melangkah ke hadapan, apa yang perlu dilakukan Nike untuk mengekalkan persaingan dan mendapatkan semula kedudukannya yang kuat di China? Okey, pada pendapat saya, ada yang si Iza cakap pasal penggunaan dalam iklan tu kan. Okey, pertama adalah Nike ni dia bergantung dengan kolaborasi dengan orang barat. Dia tidak kolaborasi dengan rakyat China sendiri, di mana kurangnya influence, pempengaruh untuk menggunakan barangan Nike itu sendiri. Contohnya kalau di barat, Nike dia bergantung kerjasama dengan bintang super yang peringkat global seperti Michael Jordan, LeBron James and Cristiano Ronaldo. Dia kalau ikutkan atlet ini memang sudah ada nama di barat berbanding, walaupun di China pun orang kenal, tapi pengaruhnya tu masih sedikit. Atlet ni kan
Dorong ni memanglah punya commercial writing yang besar, dan dari bintang-bintang suku dia juga, Nike ni dah dapat mendorong kesetiaan dan penjualan jenama yang ketara. Jadi apa yang Nike boleh buat di China sama seperti di Barat juga. Dia boleh macam tidak menggunakan individu Barat untuk mempromosikan produk dia. Sebaliknya dia gunakan China punya atlet ataupun bintang-bintang terkenal dekat China. So orang China kan ramai lagi macam kenal lah brand Nike itu sendiri. So apa yang boleh so dari perbezaan budaya itu sendiri, kita nampaklah yang Nike ni kurang tidak dapat berkompetitif di market China sendiri. So kalau ikut Iza tadi, Nike boleh gunakan Lindan untuk mempromosikan kasut mereka dekat China. So Lindan ni kan dia kan atlet negara. So kalau kita tahu China ni atau dia terkenal, dia lebih terpengaruh dengan atlet ataupun selebriti yang membawa kebanggaan kepada negara dorang dan mempunyai kejayaan yang luas lah. So Lindan tu antara yang sesuai untuk memperkenalkan produk Nike itu sendiri berbanding menggunakan Cristiano Ronaldo. Walaupun Cristiano Ronaldo ni terkenal dekat negara Barat ataupun negara China, tapi sedikit saja. So sebaiknya Nike menggunakan selebriti ataupun influencer atlet yang terkenal dekat China berbanding dengan menggunakan model-model yang model luar lah ataupun di negara Barat. So bukan itu sahaja, sebabnya berlaku benda tu disebabkan China ni dia bersifat kolektif dan nasionalistik. Dia nak yang negara dia punya barang, dia tidak mau beli barang luar. Begitu. So kalau Nike ni menggunakan user ataupun pengaruh terkenal dekat China tu sendiri untuk memperkenalkan produk orang, mungkin Nike boleh meluaskan orang punya pengaruh tersebut. Seterusnya untuk saya juga adalah sensitivity harga, di mana Nike ni boleh ubah harga diorang lah. Kalau untuk kalau di Barat, walaupun harganya sering ada dan dia macam kalau premium tu kualiti dia itu premium, di Barat orang akan beli walaupun berapa harganya dan orang akan cari barang tu sebab Nike ni produk yang terkenal. Tapi kalau di China, orang kelas ketengahan dia sangat sensitif dengan harga. So mereka mencari nilai untuk uang bersama dengan prestige jenama. Nike perlu mengimbangi image premiumnya dengan barisan produk yang berpatutan yang menawarkan nilai yang dirasakan. Contohnya, mereka perlu memasarkan produk yang direka khusus untuk sukan yang popular di China lah. So, kalau ikutkan, Nike ni dia terkenal dekat area bola jaring. So, dekat China, bola jaring lebih terkenal kah atau kurang terkenal? Bagi pendapat saya, dia
kurang terkenal. Sebab kalau China ni bagi negara Malaysia sendiri, dia terkenal dengan badminton berbanding bola jari. Walaupun China main, tapi dia tidak terkenal dengan sukan itu. So, Nike boleh fokuskan untuk mereka khusus produk dorang yang premium terhadap sukan-sukan tertentu. Contoh badminton, pingpong, dan gimnastik. Ini untuk menunjukkan pemahaman dorang dan penghormatan terhadap pilihan tempatan. Di mana dorang macam, dekat China terkenal permainan badminton. So, Nike perlu keluarkan produk, kasut, baju ataupun alatan sukan yang terkenal dekat China. Macam badminton, racket kan, bag yang Nike sendiri buat lah. So, ramai akan tertarik. Dan seperti yang saya cakap tadi, pengaruh yang diguna pun Lindan. Lindan kan terkenal dalam badminton. So, bila Lindan pakai tu, ramailah orang kenal. Ramai orang tertarik sebab pengaruh Lindan ni lagi kuat lah dalam bidang sukan badminton. So, siapa-siapa yang minat badminton pun akan beli barangan yang Lindan beli. So, kalau dalam sukan tu sendiri, Nike boleh khususkan produk yang premium dekat situ. So, orang akan tidak kisah untuk beli harga barangan tersebut. Jadi di sini, Nike tidak perlu menawarkan harga yang lagi murah dengan barangan tempatan. Tapi, dia boleh keluarkan satu produk premium untuk sukan tertentu. Walaupun harga dia mahal, tapi orang still beli. Sebab apa? Sebab pengaruh tadi dan sukan yang terkenal tadi. Bila terkenal, ramai orang main. So, ramai orang akan pakai. Ramai orang akan cari. Lepas tu, orang juga boleh keluarkan produk premium. Di samping itu, orang pun perlu mengenalkan barisan produk yang harganya berpatutan. Ini untuk golongan orang-orang yang di luar bandar lah. Supaya orang dapat kasih luas orang punya pasaran dekat China. Tanpa berfokuskan dekat bandar sahaja. So, dengan menawarkan barisan produk yang harga berpatutan tanpa mencecahkan kualiti, memenuhi segmen sensitif harga pasaran, dia boleh menarik lagi ramai pengguna di China. So, itu sahaja dari saya. Yang lain, saya fokuskan kepada harga dengan pemasaran. Kalau mau celah sikit boleh? Boleh. Kan tadi yang berkaitan yang dorang influencer tu segala yang Nike kan Adidas collaborate. Jadi boleh kali dorang ni tingkatkan dorang punya Nike tu dengan macam kuatkan kehadiran digital dorang lah, macam secara digital, macam kepentingan yang e-dagang gitu kan. Macam Nike tu mesti macam harus melabur dalam meningkatkan platform dorang lagi lah dalam talian. Dan ada yang macam dorang collab tu boleh lah kasih guna e-dagang yang ada lah. Macam TikTok nak tahu dah pula kalau dorang masih guna lah. Macam gitu lah, Alibaba kan. Okay, kejap. Okay, saya pun mau mencela jugalah. Tapi pasal budaya lah kan. Okay.
Okay, pasal budaya tu kan, since dorang China ni kan dorang mengutamakan budaya dorang kan. So macam Nike dorang boleh lah macam mendalami aspek budaya dengan gaya hidup masyarakat China macam tu. Macam dorang memahami lah apa yang digemari atau dihargai oleh pengguna-pengguna China tu. Macam kasut atau pakaian yang macam ada elemen-elemen budaya China atau dorang boleh reka khas untuk perayaan-perayaan tertentu boleh menarik minat pengguna tempatan di China lah macam tu. Produk khas tu macam dorang boleh menggunakan lebih banyak produk edisi khas atau kolaborasi dengan mereka tempatan. Contohnya koleksi yang diinspirasikan oleh artis atau ikon budaya China yang terkenal lah macam tu. Itulah. Macam yang si Ika cakap tadi. Ya, saya pun mau, sorry ya. Saya pun mau tambah macam yang si Syakina cakap, si cultural. Aku boleh bagi opinion lah, pendapat kalau macam kita kan student, kalau kita mau Nike mau market orang punya produk atau bisnes dekat China, orang perlu involvekan cultural aspek lah. Contohnya macam kita tahu red tu bawa ong bilang orang. So macam dia punya spesifik kasut tu warna merah. Untuk festival Chinese New Year begitu. Dia orang lebih kepada keluarkan produk berkaitan waktu-waktu tertentu yang ada keramaian kah, ada perayaan kah. Tak semestinya gitu saja. Dia orang boleh kaitkan dengan yang pasal local story punya legenda kah, teori kah begitu. Supaya dorang punya marketing tu, advertisement dorang lebih masuk kepada local people punya pemikiran. Cik dari saya. Kiranya buat kasut naga lah ni, kasut naga. Yalah, kiranya ada simbolik lah begitu, ada kaligrafi kan. Pijak tu langsung ada mercunnya. Ada apinya terus. Betul. Okay, saya mau tambah sedikit. Ada penambahan ringkas berkaitan dengan cakap tentang langkah yang boleh diambil dalam persaingan ini kan. Saya teringat macam kelas kita minggu ini kan, Dr. Grace ada cakap pasal apa tu yang multi channel, omni channel tu kan. Jadi mungkin di sini Nike boleh dia mengutamakan pengalaman omni channel yang lebih lancar. Mungkin pengguna kan dia mengharapkan kalian yang lancar adalah membeli barang kalian dengan luar kalian. So Nike mungkin boleh melabur dalam menambah baik penyerahan logistik itu untuk memastikan pengalaman positif atasi semua pain point daripada online itu sampai yang berdiri di kedai. Dari politik, mungkin Nike boleh menangani sekarang isu politik itu kita tahu, walaupun kontroversi yang selalu itu mungkin tidak boleh dilupakan, tidak mudah kan. Nike boleh menunjukkan komitmen terhadap amalan perniagaan yang bertanggung jawab dan mungkin menghormati budaya Cina itu sendiri. Sama mungkin dari segi mungkin Nike boleh kolaborasi atau perkongsian yang untuk kolaborasi yang strategik dengan kesempatan pengaruh ataupun organisasi sukan mungkin boleh membantu Nike mengumumkan kehadiran dan punya credibility jenama itu sendiri di China. Itu saja saya. Yang lain ada penambahan? Okay, last. Aku tambah lagi sikit Mungkin Nike ni boleh banyakkan sponsorship sebab salah satu punca Nike ni macam kalah dengan kompetitor sebab dorang punya lokal ke lain ni, antara dua itulah, dorang punya lokal banyak sponsor pada sport event. Jadi lokal China ni dorang banyak kenal, banyak suka dengan lokal produk daripada international brand. Ya, begitu.
Sama Adidas pun ada banyak sponsor tak silap. Nike paling kurang sponsorship. Situ. Lepas tu ambassador. Orang pun local product pun banyak ambassador daripada basketball punya team, local China punya team basketball. Orang punya local atlet lah. Di situ Nike, di situ apa tu paling kentara like Nike kalah. Di situ salah satu punca kenapa Nike ni turun orang punya sales di China. Dan kenapa Adidas boleh naik mendadak orang punya sales di China walaupun baru masuk market China time itu, masa itu. Sedangkan Nike ni lama masuk. Tapi Adidas tiba-tiba boleh kalahkan China. Lagi? Okey, aku tambah pasal sponsorship tadi Okay, kan. ada lagi yang Saya menjelaskan. okay. Aku mau saya pasal sponsorship visa tadi tu. Selain daripada tu kan kalau orang buat sponsorship ke apakah orang boleh buat CSR. CSR macam orang buat responsibility untuk local community kan. Contohnya yang kita nampak di Kota Kinabalu ni ada company-company yang orang buat bus stop, orang buat bagus jalan untuk yang daerah orang duduk sejak dari segi demografi. Orang buat apa tu lawatan, orang sediakan lawatan, orang sediakan beasiswa untuk belajar, begitu. So orang boleh berbakti Nike ni kan dia orang boleh macam contribute kepada local community supaya orang lebih orang boleh create satu loyalty bond atau positive relationship antara company dengan orang punya customer. Itulah. Jadi dengan cara itu orang punya brand tu boleh expand. Orang boleh macam dijauhkan sekedar dari ancaman ke begitu. Orang create strong foothold dekat China. Sebab community di China ni sangat kuat. Netizen di China sangat kuat. Jadi orang punya suara tu, biarpun orang komunisme tu apakah orang jenis yang sangat mendengar suara rakyat. Begitu. So, sekian. Terima kasih. Okay, untuk saya mau tambah pasal CSR. Dalam yang saya tahu, Nike pernah menjalankan kempen lah sebenarnya, kempen untuk wanita, di mana kempen tu dipanggil sebagai My Goals Campaign. So dia berteraskan pasal wanita di China. So kempen ni telah berjaya dijalankan di China dan dia mendapat sambutan dari wanita China sendiri. So dari situ Nike sebenarnya boleh memfokuskan pengeluaran produk diorang ni kepada wanita sahaja. Diorang boleh fokuskan produk diorang tu kepada wanita sebab diorang sudah mendapat engagement yang tinggi dan dari kempen diorang sendiri, My Girls. So diorang boleh cari cara untuk keluar produk, memahami bahawa wanita mengambil bahagian dalam sukan atas sebab-sebab sosial dan rekreasi. So Adidas boleh mencipta kempen yang memberi tumpuan kepada keseronokan dan aktiviti perkumpulan, utamanya wanita lah. So seterusnya dari Jerry tadi, Omi Chen. Dari seperti yang kita tahu, Omi Channel yang ada di Western Amazon, lagi PayPal, lagi Shein, itu kan. Tapi Shein tiada, Nike tiada Shein pula. Dan website Nike sendiri kan. So Nike ni boleh masuk platform social media China, di mana contoh platform social media diorang boleh masuk adalah WeChat, Weibo, Douyin. Kan TikTok China dia China sendiri punya. Dia tidak bercampur dengan negara lain. So diorang boleh buat pemasaran produk tu dekat media-media sosial tadi. Omi channel yang boleh diorang tumpukan lah.
First tu dari segi dagang dulu. Sorry. Oh yang tadi tu yang WeChat, Weibo, Douyin tu itu media sosial yang boleh diorang guna lah untuk omnichannel. Diorang boleh masuk e-dagang bahagian yang terkenal di China sekarang iaitu Alibaba, Tmall dan JD.com. So untuk memastikan pembeli belahan tu lancar lah. Jadi dari negara China sendiri diorang boleh order barangan diorang dari Nike. So Nike pun boleh sediakan jual produk diorang ni dekat omnichannel Alibaba dengan JD.com. Diorang kena available-kan kat situ. So rakyat Cina boleh nampak dan terus beli dekat negara diorang sendiri punya website berbanding website Nike sendiri. Sebab China kan bersifat kompetitif. Diorang mau negara diorang punya saja. So Nike boleh menjalankan kolaborasi tadi lah dengan syarikat-syarikat e-dagang yang ada di China untuk meluaskan pasar. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. So semua sudah memberi pendapat dan